وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Itu di muka surat 8. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, penjagaan. Apabila kita sudah faham bahawasanya Allah Ta'ala suruh kenal dia, maka tetaplah disuruhkan kenal juga barang yang bersangkut paut dengan dia daripada sifat-sifatnya yang nyata. Lantas dalil-dalilnya, misalnya seperti diperintahkan kepada kita suruh kenalkan satu perkara makhluk, maka mesti kita pun periksa sifat-sifat yang latah baginya, sehingga tidak jadi semabur antaranya dengan yang lainnya. Itulah dikatakan kenal. Alhamdulillah, syukur kita limpah kurnia Allah Ta'ala dan anugerah daripada dia semata masih hidupkan kita hingga ke saat ni. Alhamdulillah, diberi kita nikmat Islam. Alhamdulillah, diberi hati sanubari kita ada keinginan untuk mengenal dia, memahami dia, mentauhidkan dia. Alhamdulillah, diberi kita nikmat dipertemukan guru dan orang yang boleh mengingatkan kita untuk zikrullah dan diajarkan kepada kita macam mana nak kenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah, diberi pada kita keterbukaan hati, kehendak, keinginan terus untuk taat, tinggalkan maksiat. Alhamdulillah, diberi kita semakin haloba, semakin semangat untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberi pada kita insya-Allah pagi ni untuk meneruskan bacaan daripada kitab ni, untuk terus nak ambil manfaat daripada apa peringatan nak disebut oleh pengarang ni, supaya benar-benar kita boleh dapat jalan sebenar dalam menuju jalan Allah Ta'ala ni, supaya benar-benar boleh sentiasa mentauhidkan dia, dalam masa yang sama boleh mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Alhamdulillah, penjagaan maksudnya tambihun kalau bahasa Arab. Attention please, cakap orang putih. Itu masuk penjagaan tu, nak jaga-jaga. Bila jaga tu, attention please, please take alert about this. Bunyi orang putih lah sikit. Kata dia, apabila kita sudah faham kewajipan kita untuk mengenal Allah Ta'ala, yang terdekat kita bicara mengenai kewajipan kita untuk belajar dan kenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan pada dia. Prinsipnya bila sebut Allah, dia ilah, dia Tuhan, mustahil ada pada dia sifat kekurangan.
di atas kemustahilan, kekurangan pada dia tu, tentulah dia akan bersifat kesempurnaan. Disebut Allah ni, tentulah dia bersifat, dia muttasif bisifatil kamal, dia mesti munazzah anin naqs waz zawal. Tu istilah lah sikit kan. Allah Ta'ala muttasif bisifatil kamal dan dia munazzah anin naqs waz zawal. Allah Ta'ala dia muttasif bisifati kamal, dia mesti bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah surely must be perfect. Takkan ada pada dia kekurangan, keberhajatan pada satu apa pun. Huwal ghani, dia jugalah yang ghani, mesti dia bersifat dengan sifat kamal. Istilah selalu kita sebut, kita jauh ini, Allah bersifat dengan sifat kamalat. Cuma kamal ni singular, kamalat ni plural dia. Yang tu panjang umur belajarlah kita nanti nahu. Masa faham bahasa Arab ni, dia alat untuk fahamkan maksud kita nak ngaji tauhid, ngaji fiqh, ngaji tasawuf, ngaji tafsir. Pasal semua ilmu-ilmu tu tak dapat tidak, dia mesti ada istilah Arab. Hatta kalau kita ngaji Urdu pun, istilah-istilah yang kena hafal semua Arab, cuma slang slang Urdu kan, slang Urdu. Allah asal nak sebut singular plural tu lah. Allah dia tentulah bersifat dengan kamalat, tentulah dia munazzah, tanzihkan Allah Ta'ala ni daripada apa-apa sifat-sifat kekurangan. Itu yang bila sebut Allah tu mesti faham Allah dia mesti bersifat ilah. Antara sifat ilah ni, dia ghani, dia tak hajat pada sesuatu. Tu yang mestilah wal awal wal akhir, dia qadim, dia mesti baqa, dan mesti dia laisa kamitsli syai'. Pasal dia dah wujud qabla kulli syai', dia dah memang dah ada. Allah dia dah ilah qabla kulli syai', dan dia lah ilah ba'da syai', ba'da kulli syai'. Dan bila sebut Allah ni, dia baqa, wa yafna kullu syai', dan binasa setiap sesuatu selain pada dia. Kalau ada yang kekal pun di atas iradah Allah Ta'ala, di atas kehendak dia, di atas masyiah dia. Dialah nak kekalkan makhluk yang dia jadi, yang sifat makhluk ni mesti binasa, tak dapat tidak. Itu sifat makhluk. Allah dia baqa hakiki, baqa zati. Jadi ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita mesti kena kenal sungguh. Antara kita sebut semalam, memang dari Quran besar pun dah faham Allah ni. Bila nak faham makhluk, mestilah makhluk ni jauh sangat beza dengan Allah Ta'ala. Apa yang sifat mustahil pada Allah Ta'ala, sebenarnya itulah sifat makhluk. Bila sifat mustahil tu pada Allah Ta'ala adalah sifat makhluk, ni tengok ada, sedangkan Allah ada. Mustahil tiada, tiada tu sifat kita. Tiada tu sifat kita. Untuk macam mana boleh tiada tu sifat kita? Ni ada, Allah bagi ada kita, satu ada. Antara istilah guru-guru kita disebut umpama kita ni, bila Allah nurus samawati wal ard, Allah adalah nur. Jadi bila Allah nur, kita apa? Kita zulumat. Bila kita zulumat ni, tak zulumat pun, terang cerah ni, tetap kita di atas hakikat kita zulumat. Tapi dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, dia nurus samawati wal ard, dengan sebab dia tu, dia menzahirkan kita, maka zahir kita seolah-olah kat kita ada nur. Apatah lagi yang memang ada nur tu adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang memang ada istilahnya tu dalam kaedah syariah kita. Allah nurus samawati wal ard. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, qad ja'akum minallahi nurun, datang kat kamu ni. Siapa yang datang kat kita, yang Allah Ta'ala buat datang ni, nur datang kat kita.
Quran ni, Quran pun isyarat dalam Quran. Quran ni nak sebut nur tu tak ingat Quran tak mana sebut, tapi isyarat Quran pun nur juga. Dan juga Islam yang telah beri ni, dengan datang Islam ni, yukhrijuhum minaz zulumati ila nur, Allah Ta'ala keluarkan kita daripada zulumat kepada nur. Jadi ada nur kat kita ni adalah tiada lain melainkan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala, anugerah dia yang asal kita semua zulumat. Jadi sekali lalu lah bahasa itu, asal nak faham prinsip faham laisa kamitsli syai' ni, Allah tentulah dia muttasif bi sifatil kamal, dia munazzah anin naqs wa zawal, mestilah tanzihkan dia daripada sifat kekurangan dan juga sifat zawal, sifat naqs, sifat zawal. Pernah kita belajar buat tauhid itu, memang yang ni istilah ulama pun. Apa maksud sifat naqs? Sifat naqs ni terjemah asal kurang. Apa maksud kurang? Maksudnya dia ada sifat berhajat, dia sifat muhtaj, dia bersifat berhajat kepada sesuatu yang lain. Mustahil sifat ni kepada Allah Ta'ala. Sifat zawal apa pula? Zawal lah satu jemaah, maksudnya hilang. Macam mana maksud hilang ni? Hilang ni maksudnya dia kamil, bersifat kamalat, tapi sehari demi sehari, saban hari sifat dia makin lemah, kurang, makin sibuk, makin letih mengurus langit bumi, makhluk makin banyak, populasi yang makin besar. Subhanallah. Itu yang munazzah anin naqs. Naqs ni daripada tak sempurna, dia akan jadi makin sempurna. Itu maksud naqs. Allah munazzah, tanzih Allah Ta'ala, tu yang kita sebut subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Tu maksud maha suci itu takkan ada pada Allah Ta'ala sama sekali sifat naqs ni. Yang naqs ni kita dulu bodoh, kau pandai, itu kita makhluk tu. Dulu kecil, kau besar. Dulu seorang, berdua, bertiga, berempat, berlima. Itu naqs. Zawal ni asal kamal. Lepas tu makin kurang. Subhanallah. Yang kurang ni kita. Mula kuat, kau lembek. Sedar, lepas tu kau ngantuk. Kita tu sampai kena tegur gitu. Kita jumpa dengan orang Tegas ni, nak masuk majlis takut. Sebelah saya sampai awal lah, tapi tengok tengah duk mengamuk, saya tak berani masuk. Masuk lah, ada cerita buat ngantuk tak mengantuk. Ini memang balik daripada gerik pun malah duk ngantuk. Tak jadi masuk lagi, kena semai. Apa nak cerita ni? Ni lah sifat kita, zawal. Betul nak apa? Mengakulah ya Allah. Itu kat kita ni memang usah duk mengaku sempurna lah. Antara kita belajar bab nak faham la ilaha illallah ni, mengaku adalah sifat ubudiyah kita. Sifat naqs zawal ni kat kita. Sifat dhaif, fakir, muhtajan. Sifat berhajat kepada Allah ni sifat kita. Cuma kita kadang kita tak bawa hati kita rasa berhajat tu ke Allah Ta'ala. Itu masalah tu. Itulah masalah kita tu. Itu yang dalam bab mengenal ni, bila kita faham kita berhajat ke Allah Ta'ala tu, kadang lembek, mengantuk, letih. Kita nak cergahkan badan, itu memang taklif kita lah, untuk jaga adab majlis, untuk hasilkan ilmu kita nak belajar. Dalam masa yang sama kena istilahnya munajat, iktiraf mengaku yang kita ni, ya Allah, dhaifnya aku nak mengaji tapi ngantuk. Ya Allah, aku nak faham tapi tak faham. Ya Allah, aku nak buat kerja ni tapi tak buat.
Ya Allah, aku nak buat sempurna tapi ada cacat. Ya Allah, aku nak bagi buat semua tapi tak boleh. Ngaku lah, ngaku. Ya Allah. Kalau dalam Quran cerita Nabi-Nabi Rasul ni lah munajat mereka dengan Allah Ta'ala. Kisah Nabi Zakaria, kata dia, Rabbi inni wa'anal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Sebab lah dah sebut. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, kata dia, wahanal azmu minni. Sebab siapa? Lemah dah tulang-tulang aku ni. Tangok dah tulang-tulang aku. Semua sakit lutut. Tu syarah kita lah kan. Wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Uban pun dah bertabur dalam kepala, atas kepala ni. Uban pun kalau asal washta'ala ni menyala-nyala dah. Apa? Surat. Wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Walam aku bidu'ai rabbi syaqiyah. Inilah keadaan kita, dhaif. Dia minta walam aku bidu'ai rabbi syaqiyah. Jangan jadikan dengan apa aku nak minta kepada kamu ni, ya Allah. Oh, yang celaka. Minta apa? Minta iman, minta tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi proses kita mengenal Allah Ta'ala ni besar tu, mengaku dhaif diri kan. Kita nak buat tak ada je benda yang menyebabkan kita tak boleh buat dengan sempurna. Itulah arif kita dengan Allah Ta'ala tu, mengaku dhaif kita. La haula wala quwwata illa billah. Kalau boleh buat pula, dapat pula buat kebajikan, buat taat, mengaku kita bahawasanya tak ada boleh buat kita yang baik ni melainkan Allah yang berikan. Qul kullum min indi rabbina. Semua ni wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang kalau kita boleh buat baik, walaupun nampak zahir kat kita, semua tu minallah, Allah beri. Benda macam ni lah yang kita lalai tu. Itu yang nak mengaji, nak belajar, nak faham supaya boleh kenal dia tu kan, boleh iktiraf dia, mengakui sifat uluhiyah Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Dia jua la ilah, dan mengaku ubudiyah kita, mengaku perasaan hamba kita. Tak mana ubudiyah kita, fakir, dhaif, naqs, zawal. Ni sifat kita lah. Jadi itu kaedah disebut bahawasanya nak kenal Allah Ta'ala ni apabila kita sudah faham bahawasanya Allah Ta'ala suruh kenal dia, maka tetaplah disuruhkan kenal juga barang yang bersangkut paut dengan dia. Jadi bila nak kenal Allah Ta'ala, apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala juga kena kenal. Asal nak kenal la ilaha illallah tu tiadalah yang bersifat uluhiyah, maksudnya makhluk tak bersifat ilah sama sekali, melainkan Allah jualah ilah. Bila Allah jualah ilah ni, bila sebut Allah, maksudnya itu nama bagi zat. Itu nama dia, mesti sabit zat dia. Dan zat dia atas kita sebut kita nak kenal zat, kita tak boleh nak kenal hakikat zat. Nak kenal Allah hanya dengan Allah wujud, sabit wujud zat, kidam zat, baqa zat. Zat Allah Ta'ala qaim bi nafsi, qiyam bi nafsi. Zat Allah Ta'ala ni wahdaniyah, tak ada ta'addud. Makhluk ni tak ada dah
Asal tak ada wahdaniyah. Kalau wujud tu hakiki wujud, zati wujud, wajib wujud. Allah yang makhluk ni, Allah zahir. Zahir kan makhluk ni. Dan bila Allah wahid, makhluk kathir, makhluk banyak. Duk banyak-banyak ni apa? Makhluk Allah, makhluk Allah, makhluk Allah. Dan bila makhluk Allah, tentulah Allah laisa kamitslihi syai'. Takkan ada seumpama dia sesuatu. Jadi yang tu kaedah diajar oleh ulama untuk tanzihkan Allah Ta'ala. Apa-apa yang tasawur dalam fikiran kita nak bawa pada memikirkan hakikat zat, tanzihkan dia dengan kidam, baqa', mukhalafah lil hawadith, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Lepas tu nak kena kenal juga sifat-sifat yang sabit di zat dia. Tu istilahnya sifat ma'aning. Yang itulah dia nak sebut tu. Yang kata bila kita disuruh kenal Allah Ta'ala ni, maka tetaplah disuruhkan kenal juga barang yang bersangkut paut dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Antaranya apa? Daripada sifat-sifatnya yang nyata. Apa sifat dia yang nyata ni? Sifat yang bila sebut Allah, kita ni makhluk, Allah ni khaliq, kita makhluk. Bila kita makhluk, makhluk dan Allah berpisah tiada. Bila sebut makhluk, mestilah ada khaliq yang menjadikan kita. Bila Allah khaliq, tentu dia hayyun. Ini ada pelajaran kita belajar lah dulu ni. Bila dia khaliq, tentu dia hayyun, tentu dia alim. Pasal mana boleh orang zat yang mencipta kita dia mati? Mustahil. Mana boleh zat yang mencipta kita dia jahil? Mana boleh. Atau yang istilahnya sifat yang nyata, sabit dengan akal, sabit dengan akal. Tentu dia hayyun, tentu dia alim, tentu dia alim. Itu dua lugah yang selalu sebutlah nisbah Allah Ta'ala. Dia alim, wa huwa alimun, alim, alim. Dia murid, dia qadir. Yang ini adalah nama bagi zat yang bersifat hayat, ilmu, iradat, kudrat. Ada sipir kita belajar lah dulu waktu tu. Yang tu yang dengan disiplin kita belajar lepas, dengan kita sebut ilmu alat yang baru ni. Pasal bila sebut belajar ilmu, ada ilmu usul, ilmu furu'. Nak belajar ilmu tauhid, walaupun ilmu tauhid, nahu kena juga sikit, kena agak sikit. Tanpa nahu tu dia kurang sikit nak faham ke Allah Ta'ala tu. Kurang tu apa? Capability, keupayaan kita nak boleh faham dengan nama sifat ni payah. Sedangkan antara kaedah kita nak mengenal ni, nak kenal zat mesti kena kenal nama, nak kena kenal sifat. Mesti ada pencirian dia yang menyebabkan dengan tu dia diberi nama, dan mesti ada kriteria yang menyebabkan dengan itu nama tu diberi pada dia pasal cukup sifat. Itulah. Jadi pada Allah Ta'ala ni, bila dia ilah, tentulah dia khaliq, kita makhluk. Khaliq ni tentu dia hayyun, tentu dia alim, tentu dia murid, tentu dia qadir. Bila dia qadir, tentu subut kudrat. Bila dia murid, tentu subut iradat. Bila dia alim, tentulah sebut ilmu. Bila dia hayyun, tentu sebut hayat. Itu yang kita belajar, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jadi maksudnya sabit dengan nas, sabit dengan nakli, sabit dengan akli. Akal pun tak boleh nafi kan. Nafi ni bodoh sangat lah. Bodoh tu suku kufur. Kita disuruh kenal Allah Ta'ala. Tu yang diajar oleh para ulama kita. Gunakan nakli, nas yang ada. Gunakan akli yang Allah Ta'ala anugerah kat kita. Boleh pehcan Allah Ta'ala. Urdu sikit kan. Allah Ta'ala bagi kat kita jantapan, diberi pada kita akal yang ada kuah untuk yatafakkarun, untuk yaqilun, untuk jadi ulil albab, ulil nuha. Jadi orang berakal. Dengan akal ni Allah Ta'ala bagi kita boleh idrak dia, boleh faham dia.
Jadi jalan nak berakal tu, tu yang ada ilmu-ilmu yang nisbah kita belajar lepas. Kita ada ilmu alat, kena belajar nahu, belajar sorof. Untuk kalau bahasa pula, kena belajar ilmu ma'ani, bayan, badik. Pasal bahasa-bahasa ni dia akan orang kata apa, melembutkan hati untuk kita faham dalam. Tu dia punya kalau orang sebut apa manfaat belajar ilmu-ilmu yang dipanggil ilmu furuk ni, ilmu yang nak support ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni. Antaranya ilmu bayan, ilmu ma'ani, banik, ilmu sastra Arab ni. Tu saya baca ayat Quran, tak boleh saya sebut bahasa dia tu, Allah tak boleh nak hurai. Wahanal azmu minni, Allah aduh, keupayaan bahasa tu dia boleh masuk dalam hati, cerita tak boleh. Tapi bila faham bahasa tu, Allah tu yang ulama kita dia susun apa dia ilmu kena belajar tu. Jadi kita belajar macam ni. Yang ni kita nak faham. Penting juga yang dia kata lepas, kena belajar juga ilmu furu' ni, nahu, surah. Kalau tengok macam bodoh je belajar apa, fa'ilun fa'ala yang fi'lu fa'lan bawa fa'ilun duk tasrik, macam bodoh je. Mu kata bodoh, mu tak faham lagi. Kalau kita faham, itulah ilmu jadi cerdik. Itulah alat untuk menyebabkan kita boleh nak reti, nak boleh bawa faham, nak boleh tersentuh hati. Pasal dengan alat tu dia ada cara, ada kaifiat. Apa kita nak sebut kita boleh dapat faham dengan sempurna macam tu. Tu pun rasa satu tahap kita rasa sempurna. Belajar lagi ilmu alat dan furu' ni, nahu, kalau kau tambah bayan, ma'ani, badik ni, kalau kita belajar tu lagi rasa macam dulu tak faham, baru faham lagi. Dan kefahaman itu hanya boleh dapat bila kita faham ilmu furu' tu, ilmu alat tu. Yang kita belajar usul dalam tauhid, fiqh, tasawuf tu, belajar dah usul tapi tak dapat faham lagi. Faham dia tu dengan kita belajar furu' tu. Ayat muhkam kalau kita belajar, dia kena tak faham lagi muhkam tu, melainkan belajar mutasyabihat tu baru faham betul. Kalau kita sebut Allah, dia jadi lagi bumi, kita faham lagi jadi, faham macam tu. Tapi datang dengan ayat mutasyabihat, Allahu nurus samawati wal ardh. Faham Allah lah mencahayakan langit bumi. Kalau faham asal lurah, nur cahaya lah kan. Allah bukan cahaya, tapi datang bahasa dengan nur Allah. Tak faham apa? Nur tu, kita kalau lampu lah, kita buat misal ni gelap, lampu 5 watt, lepas tu ini untuk tasawur ya. Bukan 5 watt sekarang, 5,000 watt. Macam mana? Dia punya faham dengan kita sebut makhluk, Allah khalik, kita dijadikan, Allah bagi jadi. Faham itu lah. Faham nurnya nah. Allah tak tahu nak cerita. Dia tak boleh faham tu melainkan dengan mutasyabihat. Untuk mutasyabihat ni Quran Allah Taala sebut, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah dia turun dengan antara yang dia turun ni ahsanal hadis, sebaik-baik percakapan, sebaik-baik kalam. Antara sebaik-baik kalam ni apa? Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban, yang diturun dengan ni kitab. Kitab tu Quran. Antara isi Quran ni apa? Mutasyabihan, mathani,
Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan. Antara didatangkan ayat Quran ni, ayat Quran yang mutasyabihan. Mutasyabih, ayat mutasyabihat ni. Allah nurus samawati wal ardh. Allah datangkan kita Islam, kita dulu bodoh jadi Islam, tak sedap faham. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Dapat Islam ni dapat nur aja. Oh, sedap faham tu. Macam mana boleh sedap ni? Tak boleh dapat sedap melainkan orang reti ilmu furuk. Satu kena ngaji furuk. Usul tu mesti dah. Pasal ilmu furuk ni dia nak sebut macam mana, dia accessories, extra accessory, bukan saja extra, bukan ke accessory sebenarnya. Dia nak bagi faham usul tu, nak boleh faham dalam tu dengan furuk. Bahasa mudah ni. Makan nasi sedap dia dengan lauk. Makan nasi saja tak sedap. Usul nasi ada lauk, keli bakar, keli salai, lepas tu masak lemak cili api pula. Oh, tu tanya tukang masak kita. Tanya cari apa, nak cerita apa ni? Cerita usul dengan furuk tu, itulah usul furuk. Tu yang nak sebut tu yang muhkam mutasyabih tu. Kita bila mengaji tutup guru saya mengaji kan, kalau tutup guru dia cerita itu dulu pun saya bukan faham lah tu ngaji tu. Bila kita ngaji lagi reti bagi faham tambah, ada sentuhan guru-guru batin ni. Apa yang kita mengaji dulu tu hak zahir pun pakai, batin pun pakai, padahal dulu tak faham tu. Yang kita ngaji furuk-furuk tu ngaji gitu lah. Bila dapat sentuhan guru yang Allah, dia ada silsilah dengan Rasulullah, keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani yang ke-22 yang anak dia 23, cucu dia kan 24, apalah sebut. Syekh Abdul Qadir Jilani ahli bait, Hasani dan Husaini. Bila dia ada hubungan tu, ada connection, ada silsilah dengan Rasulullah tu, dia tu lain kan. Ilmu yang ada kita, yang kita dulu tak faham tu, dia faham tu. Yang tu yang orang tak berhenti nak mengaji tu, mengaji faham lagi. Oh, dia saya ngaji tunggu buat misal sebah mengaji faham ni, dia sebut macam mana, tapi ni misal huduh okay lah. Misal apa? Misal kera. Kita kera apa? Dah itu cerita kera ambil belalang. Kera pun banyak ni, bagus cerita kera ni. Kera apa? Kera ambil madu. Kita pun kelulut keliling semua tu ada. Dia tengok kelulut tu apa, dia kelulut ni cerita kera ni. Dia golek, dia terbalik, pup, terbuka. Macam tu. Ustaz mana tahu lah, tokek kelulut. tolak kelulut. Katalah tolak tu meleleh kot lubang masuk kelulut tu, macam tu. Dia pun meleleh sikit, kelulut. Bukan madu lebah, kelulut sikit je meleleh, keluar lubang masuk. Macam mana? Apa? Kok? Cerita apa? Tengok tak ada apa, ketui je, usul kan. Merasa sikit, baru dapat sedap. Dapat sedap tu tak puas tu. Tu yang nak mengaji tu yang jauh mimpi tu. Pasal apa? Dan dia punya sedap tu bila dapat furuk. Bukan dapat furuk, bahasa macam mana, bila faham furuk tu. Dengan furuk tu, usul tu pun kita tahu, oh ni ke yang aku kena faham. Tu yang lagi nak peralui usul. Lagi nak peralui apa? Lagi nak peralui furuk. Pasal dengan furuk tu, usul tu kita faham. Tu yang lagi ilmu, lagi. Tak puas dengan usul tu.
Satu kita, kalau saya dulu mengaji pun lah, kata buat apalah ilmu banyak-banyak ilmu, tauhid ngaji sudahlah. Tak cukup. Siapa kata cukup, bodoh. Memang bodoh lagi sebenarnya. Dia tak dapat faham tu, dia rasa cukup. Tak cukup. Kalau boleh makan nasi tak mau makan lauk, bodoh. Dia tak faham. Dia tak faham. Sikitlah bahasa-bahasa mudah gitu ya. Jadi asal nak sebut apa? Nak sebut nur. Kalau sebut boleh faham ayat mutasyabihat, masya-Allah. Jangan duk faham zahir ayat mutasyabihat sudahlah, atau masuk parit. Alhamdulillah kita bila mengaji dah betul usul ulama ajar apa yang muhkam mutasyabihat. Kaedah-kaedah nak faham tu macam mana. Insya-Allah Taala peliharakan kita daripada salah. Lain sekam misli pun cukup dah. Itu yang dia nak kata, asal nak bicara. Dia kata bila nak kenal zat Allah, kita tak boleh nak idrak hakikat zat dia, subhanallah. Di mana dia, rupa lagu mana, buat daripada apa, subhanallah. Hakikat zat tak boleh nak kenal. Kita nak kenal sifat yang ada pada zat. Jadi sebut sifat tu sifat nafsiyah, sifat salbiah. Seterusnya sifat-sifatnya yang nyata. Situ lah nak sebut tu. Apa dia sifat nyata ni? Sifat nyata tu makni. Itulah sifat, maksud sifat nyata tu. Yang ni baca tu latah. Yang nyata latah dalih-dalihnya di atas. Latah tu lantas lah. Lanjutan lah. Dah faham sifat, lepas tu dan latah dalih. Dah ada sifat, latah maksudnya lepas tu dalih je. Itu seperti misalnya seperti diperintahkan kita suruh kenalkan satu. Maksud lajak pada tu dah kena zat, dah kena sifat lah pula. Seperti contoh dia dah sebut, buat bandingan ya, buat misal kaedah berfikir yang kata bila dah nak kena kenal, bila sebut la ilaha illallah tu nama bagi zat, dah nak kenal nama mesti nak kena kenal sifat. Dia sebut tu, dia sebut tu prinsip tu yang kita diajar oleh ulama. La ilaha illallah, nak kenal apa? Kenal sifat Allah lah pula. Siapa dia? Allah ni, Allah wujud. Tu yang sama situ. Cuma atas nama wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wadaniyah tu, yang tu nak jaga jangan faham salah ke Allah Ta'ala. Ya Allah tu nama bagi zat. Jangan ada langsung tasawur, terfikir, terlintas, waham memikirkan hakikat zat, tempat zat, rupa zat, zat daripada apa, subhanallah, subhanallah. Tu guna wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wadaniyah. Lepas tu yang kita kena kenal betul macam mana Allah dah zatnya sempadan tu, kita dah boleh faham. Nak kena kenal apa sifat zatiyah dia, tu istilah tu. Sifat zatiyah ni sifat yang ada sungguh pada dia, sungguh ti. Macam mana zat dia wujud, ni sifat dia wujudi kat dia. Tu ma'ani. Tu panggil sifat nyata tu. Pasal bila Allah tu yang kata dia, kita di makhluk dia khalik, tentu dia qadir, tentu dia murid, tentu dia alim, tentu dia hayyun, tentulah sabit kudrat iradat ilmu hayat. Bandingan nisbah berfikir ni seperti diperintahkan kita suruh kenalkan satu perkara makhluk. Satu perkara tu apa? Makhluk lah. Mu pergi beli jinta manis, nama ada dah. Anak tak kenal. Jinta manis, nama ada dah. Nama apa? Tu nama bagi zat. Nama apa? Jinta manis tu hak kasar, hak halus ke hak besar sikit tu? Hak besar manis. Kecil jinta putih. Ya, betul. Tak silap. Bagilah jintan manis ni ada dua jenis jintan. Jintan ada dua jenis ya. Jintan manis, jintan putih. Macam mana ciri dia? Hak besar tu manis.
Kecil tu putih. Kalau silap putih kan, saya pun bukan apa kan tu. Saya nak ajar ciri lah. Putih, cinta manis, cinta putih, tak kenal. Kata balik. Bukan cinta manis, kecil tu kan cinta manis. Tanya orang Melaka nak payah tak gelak dia pun. Bodoh jantan ni. Tu tak kerti. Nak cerita apa? Mu nama zat kerti, tapi bodoh sifat tu beli tak betul, tak kira. Nak cerita apa? Nama zat ada, tapi sifat tak kenal. Pergi beli kedai, nak cerita. Oh, ni bukan cerita, ni ketumbar. Nama silap lah satu. Ni halba. Nak cerita apa? Prinsip lah. Cerita prinsip tu. Jadi kalau sebut Allah ni, kita nak faham. Bukan sikit kita nak faham ke Allah Ta'ala ni. Macam mana nak 24 jam ingat Allah Ta'ala tu. Halus ilmu tu. Tapi usul dia kena kendai. Maka mesti kita pun periksa sifat-sifat yang latah baginya. Maksudnya dah kita sebut satu nama makhluk, umum makhluk tu umum lah, tu yang sebut jintan, yang sebut apa. Kalau ni pagi-pagi ni beli nasi kerabu. Kalau kena tak apa dah. Apa dia? Warna purple tu, ada tabunyo. Tu ada ikan tu dia bawa kunyit, ada salut tepung tu, goreng tu. Tapi ambil lauk ayam lah. Lauk ayam goreng. Itu ada ulam-ulam sikit, ada togel apa. Telur masin. Apa benda ni? Cerita buat telir orang, buat orang lapar punya pasal tu. Saya nak cerita sifat. Cerita sifat. Nama je nak lagi beli tak betul. Beli seri muka. Ni muka saya berseri-seri dah ni. Bukan tu. Saja saya melawak bodoh tu, sorry lah kan. Bila dah sebut nama, mesti nama tu nama bagi zat. Lantah ada baginya. Allahumma salli wa sallim. Lantas kena sifat yang nyata pada dia. Sifat nyata ni tu sifat zati dia. Kalau kata beli seri muka, bawah dia puluk, atas dia tepung, macam seri kaya tu. Ada kadang warna hijau, kadang warna koko, warna coklat. Bawah pulut selalu dalam talam tu. Ni apa ni? Inilah sifat. Yang untuk bagi kenal nama bagi zat. Apa dia? Seri muka. Zat tu mana? Hak pergi jumpa tu lagi, itulah zat seri muka nama. Boleh. Jadi kita ni tambah kita dengan Allah Ta'ala tu yang kita zat dia, kita bukan nak boleh jumpa lagi, tapi kena faham, kena reti. Nak kena reti tu. Jadi Allah nama. Betul? Sabit zat dia, sabit sifat dah. Zat tak, di atas kata tak boleh, tak wajib kena hakikat zat suku. Jaga jangan sampai ada tasawur yang merepet, yang karut-karut berkenaan Allah Ta'ala. Memahamkan tempat lah, berjuzuk, beranggota lah. Lagi memahamkan ada bentuk, ada rupa. Subhanallah, tanzih tu yang tanzihkan subhanallah. Kaedah dia tak ada lain, subhanallah ataupun niatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan ni, pasal dia duk datang dengan macam-macam khayalan dengan kita berkenaan Allah Ta'ala ni. Subhanallah. Memang kadang-kadang kena halau macam tu kan. Saya cakap kampungnya itu, gigi India rupanya Syekh sana pun ajak macam tu tak. Calo dia ajar macam tu. Punya serupa dengan tutup guru kita, ajar serupa apa ya. Baik, jadi disuruh periksa sifat-sifat yang lantah baginya, yang seterusnya yang ada bagi makhluk tu terus ya. Sehingga tidak jadi semabur, tak jadi kesemaran antara satu perkara tu, makhluk tu. Contoh jadi cinta manis tu, elok dah sebut, kita pun nak semabur lagi.
dengan yang lainnya. Jangan duk tercelaru dengan jintan putih. Contoh. Macam kita dah sebut monyet ke, kera ke, beruk ke. Saya bukan kena ingat beruk kena. Tapi kera ke monyet. Siapa kena sangat? Siapa yang memang kena betul-betul? Ada kan? Kena sanggup. Kera, beruk, monyet. Oh, ungkar. Bagi kerang dengan monyet lo. Tu saya susah ingat. Beruk kena. Kerang monyet macam mana? Sama monyet. Sama lah. Lain ke sama? Kerang monyet dan kerang. Bahasa je. Bahasa je lain. Oh, itu. Dia orang kata kerang monyet lain, kerang lain. Ni kerang. Tentu memang sama. Kan ada khilaf. Yang tu yang kena selidik. Oh, rupanya sama. Contoh baru kita tak sebabo. Tu yang tu yang kata kena dapat hakikat apa benda yang ada pada makhluk tu. Satu kalau ada kesamaran tu, hilangkan kesamaran tu, baru istilahnya kenal betul. Yang tu baru dipanggil arif. Ini bab makhluk. Bab Allah pun serupa. Kalau ada mabuk duk peni lalat lagi tak kenal lagi dar nafi Allah Taala. Kena mengaji sampai faham la ilaha illallah. Baru situ akan syok ada lazat tu. Pasal apa? Lazat tak mana? Boleh idrak Allah Taala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bi zikrillah idza zukirallah wajilat qulubuhum. Pasal apa tu? Pasal boleh idrak ke dia, boleh faham ke dia. Kita tengok putih beliau apa macam mana? Kita takut putih beliau tu, tak takut ke Allah Taala. Tu makhluk dia. Makhluk. La dar wala nafi' illallah. Kalau faham la ilaha illallah tu, tengok tu. Ya Allah. Gerung ke Allah Taala, bukan gerung ke putih beliau tu. Tengok ular tu, kita gerung ke ular. Lah, ni makhluk Allah. Makhluk Allah makhluk la dar wala nafi, tapi jangan pergi tadah kaki patutlah wahai ular tu, bodoh. Tengok makhluk, gerun pada khalik makhluk, la ilaha illallah. Macam mana nak faham tu? Ngaji lama nak faham tu. Pasal makhluk memang bukan dar nafi. Allah Ta'ala nak izharkan gerun tu supaya gerun ke dia, tapi dia bagi datang dengan main makhluk, main rimau, main babi hutan tu besar kereta, bertaring lah tu, babi hutan tunggal. Kita tu babi lari, kita takut dengan babi, kita tak takut siapa bagi jadi babi. Kalau kita faham la ilaha illallah tu la dar wala nafi' illallah, tengok makhluk yang gerun ni, kita bukan gerun dengan makhluk tu, kita gerun dengan siapa yang jadikan makhluk. Allah. La ilaha wajilat qulubuhum. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu berhadap, di situ ada wajah-wajah untuk kamu boleh kenal Allah Taala. Ulama-ulama kita, tutup guru kita yang memang faham jalan tauhid ni, masya-Allah. Tu yang dia tengok makhluk walaupun makhluk tu garang ganas, tengok masuk hutan tengok rimau, tengok singa macam mana, tak takut. Dia tak takut kat situ. Gerun dia pergi ke Allah Taala. Singa tu jadi tunggangan dia. Kita dengar pelik kita tak sampai tahap tu. Tu nak belajar sampai tu. Ada orang salah pula, dia belajar rupanya nak pergi kawan dengan singa. Astagfirullahaladzim. Orang belajar supaya nak ada tauhid Allah Taala, bukan mentelamat pergi kawan dengan singa dengan cik A cik O tu. Cik A cik O berkerang dengan beruk. Tu memang bahasa lah sikit. Ni nak kata ni kaedah kenal. Satu saya ngaji tauhid pun ada tutup guru dia ajar tauhid ni, dan dia cerita nak pergi ke Allah Taala tu, dia cerita makhluk tapi dia punya touching tu, sentuhan tu pergi ke Allah Taala. Kita akan kata macam ni, pandai dia cerita, dia cerita tu kita faham la ilaha illallah, baru aku faham cara nak pergi faham ke Allah Taala tu. Dan memang disiplin dia, satu memang tak boleh tinggal. Tu special, kita ada hubungan dengan
Guru untuk guru yang ada bukan Rasulullah dia kena ya dilhaq ala dawam. Itu pula. Itulah kita ni nak ghaflah. Petua dah ni bagi bai'ah dah ambil. Tu kena tabuh lah dia jumpa. Kena labuh lah duk lalai. Astagfirullah. Dia cakap tu semua betul. Dia kata ada power, dia dapat lah, dia rasa power tu. Yang tu kita tak rasa lagi. Rasa tekoh-tekoh tu tu pun duk sebut je rasa tak rasa apa pun lagi. Allah. Jadi tujuan dia jangan semabur. Semabur ni kesamaran, pening antaranya dengan satu makhluk yang kita sebut tu dengan makhluk yang lain. Dengan makhluknya sama sekali sebab sama sekali. Sebab itulah kita kena mengaji dan belajar kenal makhluk gatik. Memang kena bunyi cara tu. Tak boleh bunyi cara Melayu ni. Kalau tidak kena mengaji dan belajar kenal makhluk gatik. Dia tak bunyi tu. Ada kena bunyi slang itu lah. Muncullah kita mengaji tok guru je slang itu. Tu hikmah mengaji kot, jumpa tok guru belah hulu-hulu ni. Dia tak kerti dah nak baca itu. Sebab itulah kena bunyi slang itu. Sebab itulah kita kena mengaji dan belajar kena makhluk gatik. Kena makhluk juga. Itu yang jalan nak kena Allah Ta'ala, kena makhluk. Memang jalan tu nak sebut jalan tu apa dia? Kena makhluk. Tengok taik kena binatang ni, taik siapa? Kena makhluk ni, makhluk siapa? Itu ya. Prinsip sama. Cuma kita taik kena taik apa? Taik ni taik lembu, ni taik kambing, ni taik kambing gurun. Tambah orang kaki masuk hutan dia, dia tengok najis dia kena. Ni taik limau, ni taik babi, kena dah. Kita tak kena. Yang tu pun bukan senang nak kenal tu. Teliti harus. Tiang kalau nak sebut kata halusnya orang tengok taik boleh kenal binatang ni binatang apa. Tengok taik tapi ni burung layang-layang, ni taik itik, ni taik ayam, ni taik ansar. Kalau kita biasa belah binatang kita kenal tu. Saya nak sebut apa ni? Kalau bab ketuhanan ni kenal. Tengok je pokok ni. Ya Jabbar, Ya Qahhar. Nak pergi kat mana tu? Tu dia dah siapa arif. Tengok ni cacat. Tengok ni kulit hitam. Ya Jabbar. Siapa? Dia yang nak pilih hitam ke cacat ke? OKU ke? Bukan kehendak kita. Sebut tu kita pun tak nak jadi itu. Tengok orang ni jadi tak ketahuan macam ni. Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Jadi orang ni kena balas macam ni pasal dahaka daripada Allah Ta'ala. Kenal ni perbuatan Allah Ta'ala, terus kenal asma' dia. Tengok orang kafir pun kaya juga. Ya Rahman, Ya Mu'ti, Ya Mannan. Semua tu kena soal esok tu. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Ya Mannan, Ya Mannan. Aku tak nak kena tanya itu. Sudah dia bagi ni, dia yang izmanallahu alaihi, Allah Ta'ala yang manna dia yang mengurniakan kurniaan dia banyak-banyak macam tu, dan dia ungkit esok, dia bangkit esok, dia tanya esok. Cuma kebolehan dengan faham macam tu. Nak kenal asma' husna pula lagilah kena mengaji. Nak kenal asma' husna tu nak ngaji macam mana? Bukan ngaji terjemah tak, mungkin kena ngaji hak ilmu alat dia sebut tu, nahu, saraf, kenal badai, ma'ani, bayan, baru boleh faham hak tu, boleh faham hak tu. Ganti terjemah tak kena. Tak kena. Memang tak boleh kena. Duk ngaji semua sunnah tak faham semua sunnah macam mana. Dia mengaji tauhid, ngaji disiplin, lepas tu ngaji ilmu alat tu baru ada jalan untuk kenal semua sunnah dia. Tu yang mengaji tak butuh. Pula tu ada orang kata, bila nak kenalkan aku ni? Mana nak boleh ambil macam buka nasi lemak makan terus tu. Bukannya tu. Lama kena mengaji, kena berhati, tanggungjawab tu sikit-sikit yang kena minta. Masya Allah, macam-macam perjalanan kita. Baik, asal kita bicara dan ilah nak kenal,
Dia nak kata kena kenal makhluk gatik, pasal kenal apa yang ada pada makhluk, dia jalan-jalan nak kenal Allah Ta'ala. Seperti yang dibicarakan di dalam ilmu makulat yang 10. Ilmu makulat pula dah. Tadi usul, ma'ani badik pun tak selesai lagi. Bayan pun turun dengar gitu, tak bisa huraian lagi. Nahu sarrah. Ni ilmu makulat pula. Tak apa makulat-makulat ni. Bukan kulat rimau kan? Ilmu makulat. Makulat yang 10. Jadi dia bagi kita takrif sikit. Apa dia ilmu makulat 10 ni? Ilmu bicara kenal jauhar atau jirim dan bagai-bagai arat. Ilmu nak kenal makhluk. Bila sebut makhluk ni, ada makulat apa? Makulat jirim. Makulat jauhar. Jauhar tu apa? Itu jauhar mesti ada arat. Arat ada makulat apa? Makulat kam, makulat kif, makulat aina, makulat kaifa. Benda tu nanti sebut pun sakit kepala. Sakit kepala tu pasal tak sampai tahap dia lagi. Kalau memang kita pakai sebenarnya makulat ni, ada keliling kita makulat. Tahu kalau saya kata nak pergi mancing ni, pergi cari cacing tak? Saya lah kecil-kecil dulu kan, nak cari kat mana cacing? Ada cacing? Cacing nama jauhar. Kena faham makulat aina dia. Di mana cacing? Mu cari bawah kapet, mapuh tak jumpa. Mu cari atas bumbung tak jumpa cacing. Kena faham cacing mana habitat dia. Habitat tu makulat aina tu. Oh tu kah? Macam mana dah tahu habitat duduk dalam tanah? Tanah macam mana? Tanah macam mana? Tengok tanah pasir orang duduk longgok nak buat binaan tu, cari tu cacing. Mana nak jumpa cacing kat situ? Kena faham makulat kaifa pula. Sikitlah macam tu kan. Untuk macam mana nak kenal cacing tu ada atau tak ada situ? Kena tengok makulat infa'ala saja saya sebut itu. Apa dia tu? Ngaji lama. Bila nak jumpa tu tak tu deh. Bila tu saya pun ngaji ilmu makulat ni, mengaji di ujung. Tapi bila dah faham tu, rupanya tak mengaji dia apa, semuanya makulat lama dah kan. Cuma tak reti nak sebut nama dia dan spesifik ke dia tu. Betul ya? Tapi bila kenal satu-satu, kenal tu best tu, arif tu. Arif tu. Jadi dia adalah bab mengenal jauhar atau jirim. Pasal makulat ni dia makulat jirim ataupun makulat jauhar, lepas tu arat. Pasal lain nama, pasal makhluk istilah dia jirim jauhar itu bab zat, arat sifat. Jadi ke Allah wajib kita nak kenal ada istilah zat dengan kaedah wujud, kidam, baqa, mukhalafah, lilawadis, kiaminafsi, wadaniyah. Bila Allah nama bagi zat, sabit zat, sabit sifat. Makhluk ada nama makhluk, dan Allah Ta'ala ada hajar sejak Nabi Adam lagi ada nama makhluk. Allah Ta'ala bagi dengan keupayaan tu sampai anak cucu dia macam-macam bahasa dalam dunia, setiap bahasa ada nama dia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tu pun macam-macam tafsir tu sebut sekali lalu gitu ya. Ada nama dia dan setiap nama sabit zat, sabit sifat. Istilah dalam makhluk ni sabit jauhar, jirim tu zat, sabit arat tu sifat. Arat tu sifat. Sifat ada pada makhluk, nama dia arad. Zat makhluk nama dia jauhar, jirim. Panjang umur jumpa. Yang tu pun kalau kita belajar tauhid jumpa dah tu. Cuma kita kena tak faham betul pasal gagal dengan kita tu pasal dia bahasa Arab. Bila bahasa Arab, bahasa ilmu lughah kita tak kemat. Yang tu yang sebabkan gagal bahasa tu, yang bahasa Arab pula, lughah lagi, nahwu lagi. Itulah ilmu.
Ada orang kadang bila sebut ilmu macam ni dia ngeluh. Tapi bila bab dunia tak mengeluh kan. Makan nasi, makan lauk ayam ni, awak aku rasa tak sedap ayam ni. Dah mu gaul kunyit dengan garam sedap. Bagilah banyak kencah lagi. Cuba baik lekuah sikit, serai sikit. Buk kari sikit ke apa kan. Buk perecah perasa, temuk bawang putih sikit. Buk kicap sos tiram ke. Gaul perap dulu. Macam mana? Bakar pula tu sah bakar dengan api gas tu. Bakar dengan arang. Aroma dia. Cerita apa ni? Apa pun nak boleh rasa lain. Ada kencah dia banyak. Tu kaedah nak kenal orang Ta'ala apa, kencah banyak. Baru nak boleh sedap. Baru boleh rasa. Kalau kencah tak ada, tak ada kencah lah jalan. Maka usul dia Allah ada, mana nak sedap? Allah ada, Allah kuasa, tak sedap. Tak sedap. Kalau Allah Ta'ala sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, saya tak faham dah. Disebut ala kulli syai' dulu kan jar majrur tu, qadir duduk belakang. Allah qadir ala kulli syai'. Lain mana? Dia ala kulli syai' qadir. Ya Allah, faham kuasa dia tu. Terduduk dengar ayat tu, faham tu. Nak faham tu macam mana? Yang tu kena mengaji, yang tu ilmu ma'ani. Allahu nuru samawati wal ard, itu belajar dalam ilmu bayan. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama je punya belakang. Itu kena ngaji ilmu badi'. Saya reti sebiji tu ilmu tu. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Antu apa tu? Antu ilmu badi' tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, saja bunyi qiraat. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Satu tang ujung ni, nas lah bunyi malah. Itu apa? Kisai ke duri, Abu Amar duri, kiraat pula. Ngaji kiraat lagi, makulat lagi. Itu yang ngaji pondok mau kena kau boleh duduk 3-4 hari. Ajar sebut tu. Saya nak mengaji kiraat pun nak khatam, nak baca talaki khatam 30 juzuk pun tu 3 tahun. Tu baca hari-hari tu. Semuka. Boleh pasih sikit, dia kata baca satu hizib rubuk. Baca 2 muka lebih. Tu pun baca tu berapa tahun nak pasih tu. Bukan senang. Nak pasih tu. Dah pasih tu. Habis atang elok batang tu. Dia kata nak kiraat tak? Dia nak kiraat pula. Kita nak minta apa segan. Dia nak ajak alhamdulillah. Ajak ngaji kiraat. Satu saya boleh ngaji kiraat tu. Nak cerita apa ni? Nak makan masak banyak benar kena mengaji. Bila banyak kencah macam mana? Baru nak boleh rasa sedap tu. Satu. Banyak dah. Tu yang ilmu Allah ni bagi banyak. Kita kalau tengok makhluk kan, kita tengok macam-macam. Mai sini tengok rumah Perak. Lawa rumah Perak ni. Gigi belah Kelantan, pergi belah Kelantan tak payah beza sangat tak. Gigi belah Melaka tengok Negeri Sembilan. Pelik-pelik rumah sini. Pergi Melaka lah. Pelik apa? Pelik tangga dia. Tuan-tuan pelik tak? Kalau rumah sini tu tengok tangga dia. Tangga dia lawa pada rumah dia. Tangga dia lawa pada rumah dia. Tangga. Boleh kan tangga bodoh biasa jaki kita boh batu boh tunggui pijak naik. Tak, tangga dia special. Melaka. Pergi Negeri Sembilan, bumbung pula, hantu bumbung. Tadi hantu tangga, ni hantu bumbung pula. Perak lah. Perak dia semua dia bilik 16, bilik 18. Dia Perak dia banyak ruang-ruang ketik-ketik keluar tu. Rumah lama dia. Rumah Perak. Tak tahu tak, tak kerti seni bina apa ya.
Apa saya cerita? Cerita ilmu tu. Ilmu tu. Tengok baju lah ni macam ni. Pergi India fashion macam ni. Pergi China fashion macam ni. Pergi Korea fashion macam ni. Nak kita apa? Ui, macam-macam jenis nak sebut apa? Macam kaedah tu lah nak kenal orang salah. Macam apa? Kenal makhluk, kenal khalik makhluk. La ilaha illallah. Apa dia? Kita tengok terpesona dengan jamil jamal tu. Innallaha jamil. Ya Allah, ya jamil. Oh, jamil Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala zahirkan kat Rasulullah. Rasulullah jamil. Kait pula dengan Rasulullah pula. Oh, banyaknya nak kena belajar lagi. Ulama kita yang arif dengan Allah, arif dengan perjalanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, dalam faham dia. Saja sebut tu sikit tu yang dia kata kena makhluk gatai. Nak kena makhluk, jaga jangan sampai Allah Ta'ala ni membahagikan makhluk ke Allah Ta'ala. Tu yang usul dalam la ilaha illallah. Patutnya apa? Makhluk jalan kenal ke Allah Ta'ala. Jangan faham makhluk tu Allah Ta'ala. Jangan faham Allah Ta'ala tu makhluk. Jangan. Salah besar. Jadi asal kita sebut tu jauhar jirim, itu zat makhluk, arat tu sifat makhluk. Panjang umur jumpa abak ilmu makulat. Dan bagai-bagai arat. Bagai-bagai arat tu arat lah. Ada apa? Kalau khas ilmu makulat ni ada 9 bagai ilmu makulat dalam bab arat. Maka pada bicara kena makhluk ini, masa sekarang timbul puak yang mencerocakan dia dengan bagai-bagai perkataan setengah daripadanya. Mereka yang berkata kalau selagi duk bicara arat jirim, selagi duk bicara arat jiringga, saya baca dulu apa yang tulis maka tak boleh kenal Tuhan sampai ke mapuh. Macam itu. Mencerca puak-puak yang mencerca lah tu, mencerca tu kan, cerca tu ejaannya. Timbul puak-puak yang mencercakan dia. Orang yang mencerca mengaji ilmu makulat ni memang ada pun. Ada puak-puak duk cerca. Siapa duk mengaji ilmu makulat? Jangan kata ilmu makulat, mengaji sifat 20 pun dia mau cerca dah. Pasapah Yunani, pasapah Greek, pelik-pelik dia ni duduk. Saya pernah jumpa KK Wahabi ni, jumpa ni dia sebut pasapah Yunani, saya tegur telinga ni. Kau boleh pasapah Yunani kepala khotak pun saya pasal kelahi dengan Wahabi dia sebut ni pasapah Yunani ni. Telinga berdengung ni. Bila tak ada orang tu saya duduk dengan dia. Tadi bukan ustaz kata pasapah Yunani sifat 20 ni. Ya lah pasapah Yunani. Duduk tu 3 jam saya bantu lah. Bukan saya merepek dia, saya bagi dengan soalan lah. Tenganga dia jawab. Habis-habis tobat mengaji sifat 20. Tu yang kena cari masa macam tu. Bobok Wahabi ni kena lagi tu. Bagi duduk tu sampai terduduk, sampai muntah hijau. Kalau yang nak insaf memang muntah hijau. Dia mesti tobat mengaji. Sampai mengaji sampai tu kata tobat bodoh dia kata sifat 20 tu. Dia tak berani kata sifat 20. Betul kata dia. Saya dulu saya kata ni bukan saya yang kata. Dia kata ada tok guru yang kata. Tok guru mana pula? Dia sebutlah ini. Dia kata bukan tok guru tu, dia tak kenal. Ni kan hang kenal siapa tok guru? Dia tahu. Masya-Allah. Saya silap banyak dia mengaku silap tu bagus. Tapi yang dah mati tu hang tak kata siapa. Doakanlah untuk dia. Dia dah silap tu kita pun tak betul kan. Dia silap tu tuan. Dia dah mati je tuan. Doakan keampunan untuk dia. Boleh tanggung lagi dia Muslim. Tapi dia bodoh tu tuan. Mu kena mengaji Saya buktikan nampak mata dia. Tak dia kata bukan pasapah Yunani. Mula-mula kata ni bila orang Yunani masuk Islam yang dia buat sifat 20 ni. Kena diam lah. Pasal dia kata pasapah Yunani, pasapah Greek. Kalau pasapah Greek, 2 orang Greek, aku duduk dengan Greek
dengan kelah hulu 45 kilo ya weh. Ni pun sini pun 55 kilo lah kan. Aku duduk gerik, aku tahu sangat lah pasal apa gerik apa. Kata lah bukan gerik sini, ni saja melawak gitulah. Mula dia sengih lah. Lepas tu kena bancuh. Pasal apa Yunani? Oh yang ni orang Islam kan. Masa bila dia buat sifat 20? Saya tanya dia sebiji menyambi je. Nak cerita ni, ada orang duk kata sifat mengaji makulat ni, dia kata ilmu karut, duk cerca, dia duk maki, provokasi siapa yang duk mengaji ilmu makulat ni. Apa dia sebut tadi, dia kata kalaulah selagi, perkataan setengah mereka itu, dia kata macam ni, kalau selagi duk bicara arak jirim ke juga yang saja ikut pandang gitu kan. Kalau duk bicara arak jirim je kot, ja tu kan, ja kot, wallahualam nak kata tu. Kalau duk bicara arak jirim je, maka tak boleh kenal Tuhan sampai ke mapuh. Tu. Maka pada umpama perkataan ini, marilah anak-anak yang mendengarkan dia duk dengar ada orang duk kata ni tak boleh kenal Allah Ta'ala sampai ke mapuh ni, selalulah kata dia hantar balik dengan kata anak-anak. Maksudnya kalau ada orang cakap macam tu, balas cakap dah, balas, lawan. Kata macam mana? Dengan kata anak-anak, kalaulah selagi tak bicara arat jirim, beri kena terang-terang juga terang-terang je. Tu terang ga ni saya kena tanya dia mana ni, bahasa-bahasa dia mana ni. Ga tu jiring ga, ada zah kan, kena terang-terang ga kan, maka tak boleh kenal Tuhan sampai ke mapuh. Balas dia kata ni. Dia kata duk belajar jirim arak, tak kenal Allah Ta'ala sampai ke mapuh. Kita jawab ni, mu tu tak kenal makhluk ni, mu takkan boleh kenal Allah Ta'ala sampai ke mapuh. Itu naik balas tu. Pasal memang mana boleh kenal Allah Ta'ala, kenal Allah. Boleh faham saya sebut apa? Even kita belajar makni, kudrat, iradat, contoh itulah, mu kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim, mu kenal tengok Ar-Rahman, kenal tengok Ar-Rahman tengok mana, mu kenal Ar-Rahman macam mana? Macam mana mu nak kenal Ar-Rahim, mu nak kenal Al-Mannan macam mana? Mu tak boleh kenal melainkan mu kenal makhluk. Makhluk tu yang menyebabkan kita siapa dia, Allah Ar-Rahman. Makhluk tu kita boleh kenal apa dia, Muntaqim. Makhluk tu kita boleh kenal Zal Jalali wal Ikram. Makhluk adalah wasilah untuk kenal Allah Ta'ala. Makhluk jalan nak kenal Allah Ta'ala. Kita benar-benar boleh kenal Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, mana boleh kenal hakikat zat, mana boleh kenal Ar-Rahman, kenal Ar-Rahman tu, mana boleh. Tentu datang dengan Quran bagi faham kat kita, didatangkan dengan mutasyabihat. Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, kuasa dia, nak tunjuk kuasa dia. Mana akan antas juda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kau iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Kena makhluk, kata kena makhluk. Makhluk buat dengan dua tangan. Makhluk buat dengan dua tangan. Allah Ta'ala gunakan cara nak kenal dia dengan gunakan bahasa makhluk. Kalau tak, aku cipta denganmu, kepadamu dengan kudrat dan iradat aku, mampu, kita tak faham. Tu yang dia guna khalaqtu biyadai, aku cipta dengan dua tanganku. Pasal apa? Kena cerita dengan level kita baru kita boleh faham. Kekal esok siapa kekal? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah muka Allah Ta'ala. Muka sebut subhanallah, tapi dia sebut bahasa macam tu guna bahasa level makhluk. Kalau Allah Ta'ala cakap dengan level dia, mampu kita tak faham sampai ke mapuh. Tu kena bahasa tu.
Nak kenal Allah Ta'ala tu kena kenal makhluk. Dia duk kata duk belajar makhluk. Tak kenal Allah Ta'ala sampai ke mampu. Balas balik. Mu nak kenal Allah Ta'ala, muka Allah Ta'ala, muka macam mana? Muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Kepala otakmu, mu tak kenal Allah Ta'ala sampai ke mampu. Itu. Saya tak boleh, saya punya bahasa kasar gitu. Memang tak boleh kenal. Habis-habis duk faham cara Wahabi bodoh. Allah Ta'ala dua tangan yang layak. Tu duk nak kenal Allah Ta'ala, mu tak kenal Allah Ta'ala sampai ke mampu, tak kenal. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duk atas arah. Mu tak kenal Allah Ta'ala sampai ke mampu. Mu tak faham atas tu apa? Bapak kita ni atas kita. Mana bapak kita duk atas? Oh, tak kenal bahasa atas tu sampai ke mampu. Tak boleh saya geram bahasa tu. Sampai ke mampu tu. Elok bahasa dia pun. Tok guru ni pun cengeng, balik ni cengeng. Pongoh. Tu bahasa dia bahasanya ni. Kita nak kenal tok guru ni pongoh tak pongoh tu. Macam kita baca kitab Baku Iman tu. Oh, tok guru tu pongoh. Tengok bahasa kitab dia tulis tu. Kena kenal dia. Mapuh kerah. Oh, tu lagi. Selagi tak bicara arat jirim beri kena terang-terang gak maka tak bolehlah nak kenal Tuhan sampai ke mapuh kerah. Mapuh kerah ni bahasa. Tu kata mapuh kerah nak bahasa bila kita faham bahasa-bahasa macam ni je lah. Kita kata dalamnya bahasa tu Ini kita faham bahasa Melayu. Kalau kita faham bahasa Melayu, bahasa Petani, kalau faham Arab tu dengan Arabnya macam mana? Masya Allah. Itu yang kita kena ngaji Nahu, Surah, Balaghah, Ma'ani, Badi' tu. Kerana berbeza di antara Tuhan dengan makhluk dengan hati. Lagi pula membodohkan dan merendahkan bawakan ulama usuluddin. Jadi kena kata mapuh kerah ni kena cakap bahasa macam tu. Pasal apa? Kerana tak berbeza di antara Tuhan dengan makhluknya dengan hati. Betul. Selagi tak kenal jirim dan arat, tak kenal makhluk dengan sifat makhluk, tak boleh nak beza antara Tuhan dengan makhluk dalam hati. Dalam hati dia tak boleh beza. Maksud kalau hati ni tempat lah, mahal hati, alat hati, akal. Di atas kepala otak dia tak boleh beza. Hati yang duduk faham Allah ada muka yang layak. Mu tak boleh kenal Allah Ta'ala sampai ke mapuh kerah. Tu tak kenal. Macam apa? Duk faham Allah Ta'ala muka. Bahasa mu tak faham jirim atau apa dah, arat tu. Dia nak faham tapi dia tak boleh faham. Macam apa? Dia tak kenal makhluk. Dia nak faham muka yang layak. Subhanallah. Saya ngaji tu guru guna macam apa? Bukan muka yang layak. Dia ada makna muka yang selayaknya. Dia ada makna muka. Itu yang kena belajar dengan bahasa makhluk dulu. Baru boleh faham apa Allah Ta'ala. Kalau mu nak faham Allah Ta'ala tu, diri perkataan kalimah tu. Allah nur, Allah cahaya. Cahaya yang layak. Bukan cahaya. Allah bukan cahaya. Mu tak faham makhluk. Satu, mu tak boleh faham Allah Ta'ala sampai ke mapuh. Betul dia cakap tu, bahasa tu. Pasal apa? Pasal tak boleh beza Allah Ta'ala dengan makhluk dalam hati. Alat dia tempat nak pergi ke hati tu fikiran. Lagi pula membodohkan, lagi pula puak-puak yang tok kata karutnya belajar ilmu makulat ni, membodohkan dan merendahkan bawakan ulama usuluddin. Semua ulama usuluddin faham makhluk lah. Bahkan tengok dalam Quran cerita apa? Cerita makhluk selain daripada cerita Allah Ta'ala. Cuma kalau nak sebut tu kajian, kita tak bisa buat kaji. Berapa tempat Allah Ta'ala cerita dia, berapa tempat Allah Ta'ala cerita makhluk. Semua tengok. Dalam Quran yang nama tu khas untuk Allah Ta'ala berapa surah? Ar-Rahman, Al-Ikhlas,
Kebanyakan semua nama makhluk. Surah Al-Munafiqun, Al-Mu'minun, Ar-Ra'du, Al-Hijru, Bani Israel, Isra, Maryam, Yusuf, Baqarah, lemu cerita. Al-Fil, Al-Quraisy, semua cerita makhluk. Pasal apa? Makhluk lah jalan nak kenal orang Ta'ala. Boleh faham nak sebut apa? Tu yang kena sungguh-sungguh gak. Lagi pula kata dia, pahaman puak-puak yang duk tak setuju dengan sifat 20 dengan ilmu makulat, dengan disiplin apa ulama usuluddin duk syarah ni. Lagi pula dungu tu kena bunyi sana kan. Dungu perkataannya. Bodoh tu dungu tu. Dungu perkataannya daripada syubhah memang. Dan semabuk dan kesamaran. Apakah maksud kenal? Dia kata dia kenal Allah Ta'ala. Memang perkataan Wahabi ni kan sebab tu dia sebut makhluk. Dia kena mukhalafah. Allah Ta'ala ni mustahil kan. Mustahil. Allah Ta'ala ni tak muka, tak tangan, tak ada. Tak. Allah Ta'ala tak kenal. Dia nak ajar Allah ni Allah. Dia nak ajar macam tu. Wahabi memang macam tu. Kita macam mana? Subhanallah, mustahil muka, mustahil tangan, mustahil. Dia muka, tangan. Allah yang cerita. Ayat dia ayat bodoh tu. Dungu. Allah ada muka, Allah ada betih. Muka Allah, muka Nabi Adam. Maksud apa? Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ni atas rupa Nabi Adam. Tak apa, bodoh, dungu. Mu tak kenal makhluk. Dia tak faham, dia kesamaran masuk kenal tu. Dan apakah maksud semata-mata pandai kata mulut jua kan? Dengar bunyi kata mulut, bunyi ayat Quran, sebut Quran hadis. Tapi merepek. Atau semata-mata ingat di bibir mulut jua. Duduk di mulut tu buru ayat Quran, buru hafal. Tanya ayat Quran lain tak kerti, tanya hadis lain tak kerti. Imam Malik macam ni kena faham apa sebut Imam Malik. Perhatilah anak-anak supaya berbeza antara kenal dengan taklid yang dilarangkan dia oleh Ibnu Mas'ud dengan katanya. Itu dulu. Perhatilah anak-anak. Itu. Jadi dia masih nak bicara mengenai jagalah pahaman-pahaman yang moden-moden ni, pahaman kaum-kaum muda ni. Dia punya pahaman macam ni kalau sekarang kita pegang ni Tengku Ayah Din ni, dia memang beken sungguh dengan Wahabi ni. Tutup guru yang selalu macam ni bawa Wahabi bukan berani temu. Macam mana? Dia kelahi dengan makhluk lari malam. Kau berani temu. Itulah. Ada soalan? Okay, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayah. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala asani makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون
wa ghafala an dzikrika. 9:30